Jadi Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-71. Saya masih host Ainda, Hanifah Jailani, since daripada episod yang pertama. So, saya harap dan saya mendoakanlah semoga semua penonton termasuk saya dan speaker hari ini dalam kesihatan yang baik, dan kalau kurang baik insya-Allah semoga cepat disembuhkanlah. Jadi macam biasa dalam Hacks untuk season kali ini ataupun untuk tahun ni lah, kita akan sharekan video terlebih dahulu sebelum kita jemput speaker untuk kenalkan diri. Jadi jemput tim untuk sharekan video. Boleh ke buat nama non-Muslim? Halah, mana tak bolehnya, mestilah boleh. Jawi ni best korang sebabnya boleh tulis apa-apa saja nama yang ada dekat dunia ni. Tak kisah bangsa apa, agama apa pun. InsyaAllah boleh tulis. Asalkan kena tahulah macam mana cara nak mengejanya. Korang tengok sampai habis macam mana Kak Cik buat nama-nama yang terpilih pada video kali ini. Terima kasih semua sebab korang memang sporting sangat-sangat. Siapakah watak di sebalik Kak Cik yang telah disebutkan dalam video sebentar tadi. Jadi saya ingin jemput kita punya tetamu Hacks hari ni, iaitu Kak Cik kita. Jemput kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya macam ready tak ready. Ready yuka-yuka ni. Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Duha Rashidi. Itu nama biasa yang dipakai lah di media sosial. Dan di TikTok tu saya saja je nak gunakan Kak Cik Duha ni sebab memang saya digelar sebagai Kak Cik dekat rumah kan, daripada zaman sekolah lagi. Jadinya memang kita gunakan Kak Cik tu macam mesra sikit lah sebab kat TikTok kan budak-budak ramai remaja-remaja kan, jadi kita nak mesra lah. Dan saya merupakan penulis kaligrafi Malaysia yang dah berkecimpung dalam kaligrafi ni sejak tahun 2009 secara formalnya. Tapi saya kenal dengan seni khat ni daripada kanak-kanak lagi, usia 9 tahun macam tu. Lama dah lah kiranya. InsyaAllah. Alright, thank you Duha. Jadi seronok lah bila saya tengok khat-khat tadi tu. Dia sangat menyebabkan saya teringat-ingat zaman-zaman saya sekolah dulu, which is saya sangat penggemar khat. Tapi bila dah masuk zaman you dah kerja kan, macam kita dah lupa dah khat-khat tu. Bila tengok balik, Masya Allah. Dan paling Masya Allah sebab Kak Cik Duha kita siap buat macam, siapa kata kalau yelah nama orang non-Muslim tak boleh buat khat. Macam menarik sangat Masya Allah sebab kita memang tahu tulisan khat tu bukan semata-mata untuk tulisan yang yelah macam maksudnya dia dulu kan tulisan Jawi tu sangat digunakan kan, macam sebagai kita punya tulisan perantaraan lah, memang betul, instead of tulisan Rumi and so on lah kan. Jadi kan Kak Cik Duha, hari ni kita nak Kak Cik ataupun Puan Duha lah cerita dekat semua, dekat saya dan audience berkaitan pengalaman lah, since bila sebenarnya, secara brief lah sebelum kita bawa ke lebih jauh lagi dalam Hacks ni, since bila sebenarnya Puan Duha memulakan seni khat ni. Okey. Saya memulakan seni khat ni daripada umur saya seawal 8 tahun ke 9 tahun macam tu lah. Sebab dalam keluarga saya ni kiranya memang satu family ni, kami ni orang seni lah. Kemahiran macam bapak saya pun memang seni khat, dia suka seni khat. Ada yang seni tukang, ada seni jahit, ada seni macam-macam kemahiran ada dalam family. Jadi kami ni memang terdedah dengan karya-karya seni. Jadinya minat tu memang ada daripada kecil dah. Lepas tu dorongan daripada macam bapak saya, arwah bapak saya memang guru agama pun dulu, jadi dia memang suka menulis. Jadi bila tengok saya punya tulisan, saya pun ikut ke sekolah agama dan sebagainya kan, jadi saya seminat, timbul minat dekat situ. Dan sampailah daripada umur saya 9 tahun, 10 tahun, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, saya memang ada guru untuk pimpin kita dalam kita menulis tu. So kita tak berhenti kat situ. Maksudnya kita aktif daripada kecil, ada guru. Sekolah menengah, masuk sekolah menengah, masuk kelab apa semua, ada guru masuk pertandingan, benda tu aktif jalan je. Dia aktif je, dah minat kan, dia minat jadi macam seronok, satu keseronokan pula kat kita. Lepas tu
masa tu memanglah orang tak nampak, macam orang kata kau buat hot ni macam saja-saja, hobi-hobi macam tu je kan. Rasa macam tak ada apa, kerjaya ke apa, semua tak fikir. Sebab kita fikir minat je. Ya. Fikir minat je. So kita buat. Tapi tulisan tak adalah cantik pun masa tu, sebab minat je. Ikut buat, ada tulisan-tulisan lain kita ikut, dekat Al-Quran pun kita ikut macam tu lah. Jadi saya kerja apa semua kan, saya tak sambung belajar, jadi saya kerja terus sebab saya ni background dia macam, yelah daripada mak ayah kita adik-beradik ramai, jadi susah nak kerja, nak sambung belajar tu memang kita fikir banyak kali. Jadinya saya bekerja dulu, bila bekerja apa semua, kemudian ada tawaran untuk saya sambung belajar, dan akhirnya saya sambung belajar bidang kaligrafi juga, penulisan Al-Quran. Masya Allah. Memang bidang tu jugalah, daripada kecil sampai besar memang memang bidang yang sama. Macam tu lah. Sedikit banyak saya kenal dengan seni hot ni. Dia macam kalau tengok pun dah tahu lah, ni mesti orang yang expert lah, sebab biasanya kalau orang belajar hot zaman-zaman kita sekolah dulu kan, sekolah rendah ada PSRA, kalau point 2 ada juga. So yang kita wajib ambil periksa tu, periksa PSRA tu hot nasah je kan. Itu pun saya macam tangan macam kayu sangat kan. So saya nak minta tim tunjukkan lah dekat point 2 hot yang saya buat. So nampak tak? Ni hot yang saya buat. Saya suka buat, tapi saya suka buat ikut suka hati saya punya hot. Okay. Dah malu saya. So saya tak adalah macam, kan biasa orang kalau macam hot DIY ni macam ni, hot tulus dia ada dia punya peraturan dia dan so on lah. Tapi kalau macam saya macam susah sikit kot nak ikut peraturan-peraturan macam tu. Saya suka gabung zalinkan, kejap nak buat hot macam ni kan. Apa yang 4 segi tu and so on lah. Tapi yelah, no one dia lah bila tengok tu, ni memang orang yang memang daripada kecil sampai hujung. Susah sebenarnya sebab saya pun pernah ikut kelas yang luar daripada kelas sekolah lah. Saya pergi beberapa kelas, saya macam okay dah lah. Maksudnya saya memang tahulah kalau saya memang menghargai sangatlah orang yang boleh buat banyak hot ni kan. Alright, point 2 kan. Kalau lah kita follow point 2 punya TikTok ke Facebook ke atau medsos yang ada, memang point 2 ada ceritakan lah, dan seiring dengan tajuk kita hari ni pun, macam mana mental sihat dengan noodle hot itulah antara soalan ni adalah rancangan Hex kan. Biasanya kita suka Hex lah okay. Tapi taklah menakutkan pun soalan saya. So saya macam saya macam bila saya study pasal point 2 kan, point 2 sendiri pernah tulis pada post kat Facebook 2017 which is point 2 sendiri dah start dalam dunia hot ataupun arena hot ni since umur 8 tahun. Dan biasanya kalau orang cakap mental sihat dengan doodle hot ni, biasanya orang kan macam aku tak pernah buat benda ni, tapi bila aku ada kesukaran sikit kan, ataupun ujian dari sudut kesihatan mental, and then kita try buat satu benda, rupanya benda ni akan memberi terapi kepada diri kita. Tapi the thing is, point 2 sendiri memang dah biasa dah buat benda ni, tapi macam mana akhirnya point 2 dapat jumpa ataupun dapat realise, sedar benda ni memberi terapi. Sebab memang dah lama pun benda ni memberi terapi ke macam mana point 2? Wah, menarik soalan ni. Sangat best. Saya rasa macam best lah tajuk persoalan ni best. Sebabnya saya boleh ceritakan perjalanan untuk menjadi penulis mahir adalah sangat panjang. Proses dia penuh dengan stres. Macam mana nak terapi? Kan? Macam mana nak dikatakan sebagai satu terapi untuk kita kalau dah stres? Saya pernah menangis dalam kelas bila ustaz tegur. Dia bila kita belajar ikut kaedah ni, dia maksudnya peraturan kan, macam puan cakap tadi kan. Bila peraturan, orang yang mengalami ada simptom kesihatan mental dan sebagainya, macam mana nak ikut peraturan dengan ketat untuk dijadikan itu sebagai terapi? Dia sangat macam terbalik. Jadi dalam proses daripada saya kecil tu, memanglah kita tak jumpa lagi dengan stres alam dewasa kita, belum lagi kita happy-happy lagi. So bila dah start, bila dah jumpa, itu mungkin boleh katakan sebagai minat, hobi, okay, happy-happy je. Buat tak ada apa untuk orang kata nak cari duit ke, nak pendapatan ke, apa benda ke, tak pernah fikir. Jadi bila dah masuk pada alam dah dewasa, bila kita dengan macam-macam isu, macam-macam yang terjadi di sekeliling kita memberi tekanan, kan, apa saja yang berlaku. Bila kita nak tulis hot, memang tak jadi. Pernah satu ketika tu saya nak tulis hot, memang tak boleh buat, dan sudahnya campak. Dia boleh pernah ada pengalaman geram dengan hot tu. Saya pernah pengalaman geram tu. Saya faham kenapa orang tu bila dia ada, kita dah tahu dah karakter seseorang bila nak belajar seni hot tu sebab apa punca dia tak jadi, ataupun kenapa dia tiba-tiba macam marah tiba-tiba. So dari segi psikologi pun lama-lama saya pun nampak dah, sebab saya pun mengalami juga dulu. Kan? Jadi sampai tahap pada tahun 2016 ke 17 barulah saya rasa macam termasuk, rasa macam faham
rupa-rupanya seni hot ni boleh dijadikan sebagai terapi apabila Masya kita betul-betul mendalaminya. Dia bukan cerita sampai kita tahap mahir sampai boleh tulis 10 jenis hot. Dah bukan macam gitu. Hmm. Tapi cukuplah sekadar mungkin kita belajar untuk masuk macam kita kata seni hot ni berkait dengan rohani. Macam pada tahun 2016 bila saya dah jumpa benda tu, yang persoalan tadi kan, saya banyak share berkongsi dengan pelajar-pelajar sekolah di seluruh Malaysia. Jadi saya pergi sekolah sana, saya pergi sekolah sini untuk saya beritahu saya punya modul apa tahu seni hot. Saya tak ajar pelajar-pelajar sekolah untuk jadi pandai seni hot tu. Tapi saya gunakan seni hot tu sebagai tools untuk mereka, just untuk relax saja, untuk kerohanian, untuk motivasi diri mereka, macam tu saja. Jadi dia orang tak ada expect lah, belajar kursus ni confirm jadi tulisan tu. Memang stres lah. Jadi saya tukarkan, saya dedahkan macam tu. Sebab apa? Kalau dia ada dua, sebab ada nak belajar tu kena fokus, nak kena fokus, dan proses itu yang boleh saya kaitkan dengan diri kita sebagai manusia adalah proses kita mujahadah dengan diri kita sendiri. Sama juga boleh dikaitkan dengan seni hot. Proses yang panjang. Daripada tak sabar, saya jenis yang saya kata lempar sana sini tadi, daripada tak sabar, bila kita terus bersabar, sebab Islam kata sabar. Sabarlah. Kalau tak sabar, sabar lagi. Jadi kita nak dapatkan satu hasil, mestilah kita kena usaha dan kita kena sabar. Jadi bila siapa yang usaha, siapa yang sabar, dapatlah hasil. So proses yang panjang itu, penuh berliku itu, macam-macam perasaan, emosi yang berlaku, akhirnya ia akan membentuk satu jiwa kita yang baru. Ini pengalaman saya sendiri tau. Masya-Allah. Pengalaman saya sendiri, betul. Memang sangat-sangat mahal. Jadi kan daripada orang tak sabar, jadi kita kan boleh cakap dengan orang tak apa? Baik apa kan. Macam tenang je kan, relax. Kenapa boleh relax? Sebab latihan demi latihan yang kita buat setiap hari. Itulah dia antaranya. Masya-Allah. So kita saja nak minta tim kan. Tadi mungkin ada yang tak sempat nak tengok tulisan hot Duha. Kita nak tunjuk betapa dia bukan setakat cakap je kan, tapi betapa Puan Duha sendiri enjoy dengan dia punya produk-produk, bukan setakat buat tulisan je, tapi banyak produk yang hot dihasilkan. Okay, mungkin tim boleh share kan? Ya, ni tote bag cantik sangat. Saya macam nak kena cari ni, tak boleh jadi ni. Okay, next. Cantik kan? Masya-Allah sangat. Okay, next. Ini untuk gambar-gambar kan. Okay, lagi. Ni pun cantik sangat. Lagi next. Right. Okay, itulah macam menarik lah. Ada yang tote bag tu saya memang nak carilah dengan Puan Duha kan. So nanti along the way kita punya program Hacks ni, kita akan sharekan lah media sosial Puan Duha. So of course lah adalah caranya kan, saya pun tengok komen-komen ramai orang tanya macam mana nak dapatkan kan. Tapi ada satu benda yang menarik juga yang Puan Duha quite terkenal lah ataupun familiar dengan benda ni, which is Puan Duha buat doodle heart. Which is satu buku yang Puan Duha sendiri kata waktu nak jual tu. Kan kawan-kawan ingat kan buku ni, tu bukunya, masya-Allah. Ingat kan buku-bukunya tentang ada tulisan kan. Cuba belik-belik sikit Puan Duha, ada apa dalamnya? Dia bukan buku tulisan, bukan untuk bagi orang ikut peraturan. tapi untuk kita terapi saja. Ini sebenarnya saya bina buku ni, saya buat buku ni tahun 2020. Masa tu saya baru lepas bersalin ni kan anak ketiga dan kita PKP. Saya dapat baby PKP masa tu. PKP duduk kat rumah. Jadi masa tu berlaku, ialah saya kan ada memang bipolar disorder, lepas tu ada anxiety dan sebagainya. Jadi kita nak jadikan tu sebagai kita punya tools juga, untuk tools mechanism kita kan. Jadi saya just lukis je, lukis. Sudahnya saya pun masuk satu kelas penulisan, buku apa nak terbit. Saya tak tahu buku apa saya nak tulis. Jadi saya kata, ambil lukisan ni letak dekat sini. Kan. Saya buat 20 lukisan yang mana saya dekat cover buku depan ni, saya tulis Jawi hidup dalam iman tapi tak habis. Tak habis ni sebab ada sebab lah tak habis. So saya suka buat benda yang ada makna macam ni tau. Macam membuatkan orang tertanya-tanya macam tu kan. Sebab hidup kita penuh dengan tanya-tanya kan. Jadi saya suka buat macam ni. Kemudian saya fokuskan buku ni kepada Kembara Hati, lukisan doodle, seni Islami. Bukan nak fokuskan kepada jenis-jenis hot tu, kaedah dia macam mana. Sebab itu nampak berat.
Nampak berat dan orang tak akan nampak macam benda tu sebagai satu terapi untuk dia, relax untuk dia. So saya nak juga nampakkan seni Islam tu menarik dekat mata orang untuk jadi terapi hati seseorang melalui dengan seni dan dibuat santai-santai je. Jadi saya buatkan lukisan santai-santai, 10 doodle zikir dan 10 doodle motivasi. Dekat tengah-tengah dia ada kalimah Allah Muhammad. So buku ni memang tak boleh langkah lah. So semua lukisan-lukisan doodle ni saya gabungkan kan. Saya gabungkan semua, masukkan lukisan. Lepas tu ada saya buat satu channel sharing dekat sini. Siapa yang beli buku ni maksudnya dia boleh akses ke kita punya channel tu dan dia dengar perkongsian. So buku ni memang, walaupun saya rasa buku ni macam tak adalah tebal sangat, 32 muka surat je. Cuma saya rasa bermakna sebab saya ambil kata-kata yang ada cerita pada kata-kata yang saya ambil di Facebook saya. Contohnya 2008 ni kan, kata-kata ni yang saya rakamkan letak kat sini dan ada penerangan pula dekat channel tu kenapa saya ambil kata-kata ni dan apa kisah dia sebaliknya. Macam contohnya yang pertama ni hijrah, tentang hijrah. Apa benda yang saya hijrah? So macam mana kita nak buat bila kita nak berubah, nak pergi hijrah? Contohnya hijrah diri kita lah, nak buat perubahan lah. Dan hijrah tu dapat apa pula? So banyak lah perkongsian dekat situ. So bukanlah buku mewarna semata-mata, dia untuk dewasa. Untuk dewasa tapi banyak benda. Saya cukuplah sekadar saya meluahkan. Saya luahkan daripada apa mood yang emotion saya masa tu, anxiety ke bimbang apa. Saya luahkan dalam buku ni dan saya sebarkan dekat orang ramai untuk mereka juga dapat something dalam buku ni melalui lukisan. Macam tu lah. Menarik. Sesuatu tu dia akan nampak macam, kita akan nampak benda tu macam biasa-biasa atau sama macam benda lain. Bila kita tak tahu apa di sebalik cerita dia. Tapi dengan benda yang sama tapi dia akan jadi berbeza nilai dia bila kita start tahu cerita di belakang dia lah. Jadi Puan Dua, untuk menghasilkan satu buku Doodle Khat ni, saya dapat tahulah yang Puan Dua ni mendapat mendapat bimbingan daripada terapis bertauliah yang katanya. Mungkin menceritakan sikit tu lah. Maksudnya siapa sangka kan nampak macam lukis Doodle Khat tapi dia bukan main lukis je. Tapi Puan Dua sendiri mendapat bimbingan daripada terapis bertauliah. Mungkin Puan Dua boleh ceritakan sikit ya. Macam mana proses tu macam jadi, kenapa kena sampai dapatkan bimbingan daripada terapis bertauliah tu? Tak boleh ke main buat je? Okay, sebenarnya saya dah banyak terapi yang saya lakukan. Sebab apa saya mengalami, saya rasa isu pada diri saya ni satu, mungkin pengalaman kita, environment kita, cara kita dibesarkan, perik getih kita membesar tu memberi pengalaman yang berbeza pada setiap individu dan saya mengalaminya pengalaman yang berbagai. Jadi orang lain mungkin dia rasa macam tengok je benda-benda tu dah settle dia punya stres, ataupun dia stres ringan ataupun stres berat ataupun tak ada sampai tekanan. Tetapi kita mengalami kisah hidup kita sendiri yang mana kita bila dah belajar terapi kita pergi, jadi kita dah faham, diri aku sebenarnya tak boleh samakan dengan orang lain. Aku perlu ada satu cara untuk aku riliskan something yang apa yang tak terlepas daripada dekat dalam ni. Kan kalau kata tentang kesihatan mental, banyak peringkat kan, banyak golongan dan banyak kategori dia. Banyak kategori dia. Jadi kita dah tahap, macam saya bipolar kan, dah tahap yang kau tak boleh nak duduk diam ataupun tak boleh nak menyendiri. Kena buat sesuatu, kena share sesuatu, kena berkongsi supaya benda tu dah kita luahkan. So terpaksa, kalau tak dia akan jadi lebih teruk, boleh jadi lebih teruk dan kita tak nak kesan pada diri kita lebih kronik lah orang kata kan. Macam tu. Jadi memang saya akan dapatkan bimbingan untuk, orang kata tak adalah sekadar saja-saja. Semuanya ada dia punya cara. Contohnya saya lukis Subhanallah ni. Lepas tu macam mana nak ingatkan dengan zikir Fatimah contohnya. So semua tu ada bimbingan supaya betul-betul berkesan. Bukanlah kita lukis-lukis tu gitu-gitu dah jual. Tak, itu kosong je bagi saya kan. Bagi saya lah, sebab saya ada something yang saya nak share kat orang dan something yang berlaku dalam diri saya. Jadi saya perlu buat sesuatu benda yang bermakna untuk masyarakat juga. Kalau saya tak memberi, saya duduk sebagai diri saya sahaja, duduk terpuruk kat dalam kan. Jadi dengan masalah semuanya kat dalam, tak cuba untuk memberi, so saya tak selesai masalah kan. So dengan cara inilah saya insya-Allah Allah bantu saya untuk rasa ringan, selapang, boleh memberi dengan ramai orang. Macam itulah insya-Allah.
So dalam keadaan dunia sekarang lah Puan Duha, Ya, kita pun ya dapat betul. tahu bilangan Mm-mm. yalah orang pun makin meningkat kan Mm-mm. tentang masalah kesihatan mental kan. Banyak Betul. cabarannya lah. So hari Mm-mm. ni bila kita tengok tajuk mental sihat dengan Doodle Hot kan, dan Mm-mm. Puan Duha sebenarnya seorang survivor tau korang. Maksudnya survivor lah kan. Maksudnya insyaAllah telah Mm-mm. melepasi lah paras tu kan. InsyaAllah, Dan insyaAllah. katanya dengan Doodle Hot kan. Tapi itulah saya sendiri pun dikelilingi kan, ataupun ada ramai lah kawan-kawan yang Mm-mm. mengalami kesihatan mental juga. Dan bila dia Mm-mm. tahu saya nak buat tajuk ni kan, Puan Duha untuk hacks, dia orang kata Mm-mm. memang orang-orang macam kita orang ni Ha. memang cara terapi kita orang adalah dengan arts kot. Ada seorang ni Mm. cara dia adalah dia Mm-mm. bertenang dengan cara dia mengedit video je kata dia. Masya Allah. Betul, betul. Mungkin Puan Duha boleh cerita sikit kot. Maksudnya yalah, mungkin saya sebab saya tak boleh nak fahamkan sejauh mana benda tu memberi ketenangan. Saya pernah berbincang perkara ni dengan saya punya survivor yang lain jugalah, kawan-kawan kita survivor yang lain. Sebab saya pernah utarakan soalan sebab saya tengok bila saya kaji sendirilah kan, pengamatan saya dengan kawan-kawan lain, mereka rata-ratanya memang berbakat dengan dunia seni. Sebab apa? Kalau ikutkan saya daripada kajian saya sendiri dan apa yang saya baca dengan saya punya terapis, doktor dan sebagainya kan, otak kita ni, otak yang memiliki tentang isu kesihatan mental ni, kerana otak dia terlalu kreatif, terlalu bercabang, dia kalau kalau dia kan? banyak sangat masuk dan melekat tu lama, dia macam ya Allah, kalau kita tak ada satu tools untuk kita control kita punya, dah memang Allah ciptakan manusia tu berbagai, kompleks sangat. So setiap orang tu macam ni, tapi kan bila saya tengok karakter survivor ni, sebenarnya lebih kurang sama je. Dia rasa macam cepat serap, lepas tu dia rasa macam susahnya nak lupakan. Kenapa? Bercabar-cabar sangat, overthinking, sana sini fikir sampai dah buat drama dalam otak sendiri. Macam tu kan. Betul. Jadi bila survivor ni dia rasa macam kalau tak buat apa-apa, tak gerakkan tangan, tak gerakkan macam buat art ni, so kita tak selesai masalah. So dengan cara apa nak relax supaya otak rehat sikit, supaya fokus alih fokus sikit dengan cara art. Ada orang dia mengait, ada orang dia edit video, ada orang dia fotografi, ada orang macam saya semua saya sapu. Pernah saya sapu, macam-macam saya sapu. Saya pernah menjahit, saya pernah buat, saya pernah melukis, saya pernah apa benda saya tak pernah, ya Allah ya Tuhanku, benda-benda art semua saya cuba. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ada ketenangan dekat situ. Dan mungkin juga Allah dah ciptakan manusia itu, kita tak nak kata kan, kenapa? Tak ada benda lain ke nak buat? Setengah orang mungkin ada memandang satu pandangan yang negatif pada orang yang suka buat art, orang yang fokus itu je. Tapi ada sebab Allah ciptakan manusia yang suka kepada art, cenderung dia kepada bakat seni tu. Ada sebab. Sebab Allah ciptakan kita kompleks. Orang ni otak kanan, otak kiri lain. So itu dah lain cerita lah nanti kan. Sebab sampai kajian-kajian sains dan sebagainya. Kan? Jadi macam tu. Macam tu lah. Saya macam itulah yelah bila Puan Duha sendiri cakap kan orang-orang dalam golongan yang mengalami kesihatan mental, dia kadang-kadang ada satu benda yang kita tak boleh nak ceritakan, dia sambil berselirat kan. Tapi kalau macam Puan Duha memang dah mulakan seni hot ni, so macam teruskan dan kita terus merasakan kedamaian lah dalam benda yang kita dah biasa buat dan suka buat. Tapi ada orang yang mungkin dia tak biasa pun dengan benda-benda yang seni, benda-benda arts ni lah. So dia nak mula daripada mana? Mungkin Puan Duha boleh share ke kan kalau ada pengalaman kawan-kawan ke? Dia nak mulakan daripada mana tu sebenarnya, kalau tahap kesihatan mental tu jadi memang betul-betul kronik ataupun dah memang diagnose daripada doktor yang mengatakan itu penyakit, so memang perlukan bimbingan daripada seseorang, tak boleh buat sendiri. Ni pengalaman saya. Dia perlu ada contohnya counselling, art therapist kan. Macam saya follow art therapist juga sebelum ni. So art therapist bantu kita buat art. Adalah dia punya kan, kalau siapa yang mengalami kesihatan mental ni akan tahulah kalau pergi join art therapist. Saya pergi jumpa dengan Dr. Fida masa tu. So dia didik kita macam mana awak nak control awak punya mind, lepas tu awak nak control emosi, nak kenal emosi, nak kenal diri melalui art tu. So ada panduan dia. Tapi itu kalau orang yang betul-betul ada mengalami tahap diagnosis daripada doktor yang mengatakan itu penyakit disorder kan. Tapi ada kategori-kategori dia, yang jenis tekanan biasa yang mungkin dia tahap dia tak tahu pun dia sedang berpenyakit itu, dia tak dapatkan diagnosis ataupun dia dalam keadaan denial ataupun deny kan, dia deny diri dia mengalami kesihatan mental. So amat susah lah untuk dia apply untuk seni hot ke, seni apa-apa ke,
So untuk benda yang first sabar. pun dia tak settle lagi kan? Tak settle kan, dia tak settle kan. So ada kategori yang dia tahu aku stres, dia pandai buat keputusan. So okey saja, kan. Aku mewarna lah. Nak apa pula? Aku nak pergi melancong lah. So dia buat keputusan untuk diri dia. So banyak kategori sebenarnya. Kalau nak mulakan dengan seni, mulakan dengan seni yang mudah-mudah saja. Contohnya macam mewarna ni lah, katalah buku mewarna. Sebab tu saya mulakan dengan buku mewarna. Kalau saya nak buat terapi dengan seni hot, jom belajar kaedah seni hot. Baik baling buku terus. Stres kan? Dah lah tengah stres lagi. Dia tak boleh, dia tak sesuai. So tak sesuai. So nak masukkan seni hot, katakan nak masukkan seni hot dalam untuk apply untuk orang yang mengalami kesihatan mental ni, boleh bukan tak boleh. Tulislah kalamullah, tulis kalamullah. InsyaAllah dia ada terapi kat situ, tetapi perlukan bimbingan juga. Untuk bimbingan specialnya orang yang faham tentang kesihatan mental dan orang yang tahu seni hot. Mana nak jumpa? Ya. Kan? Tapi sebenarnya insya-Allah boleh dengan seni hot. Walaupun nampak susah, saya susah lah rasanya. Cukuplah memadai kita tahu. Contohnya kita tulis surah Fatihah. Kita sambil kita baca surah Fatihah tu, surah Fatihah diturunkan sekian santai je. Lepas tu inilah Allah jadikan kita bla 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 bla. Dapat juga dekat situ. So relax dekat situ. Something lah, maknanya bukan setakat nak terapi tapi dapat something yang lebih lah. So itulah nak tanya soalan yang simple, mungkin Puan Duha pun boleh jawab in brief kan, sebab kita pun dah kat hujung Hex. Macam mana daripada minat dan terapi kemudian boleh di businesskan ya. Minat dan terapi tahu apa siapa yang menggalakkan ataupun yelah, kadang-kadang ramai je orang yang ada dia buat macam-macam tapi semua tu terkubur ataupun yang terbiar dalam bilik-bilik dia kan. Takat tu je. Tapi macam ni ada orang halakan. Masya-Allah sangat orang yang menghalakan Puan tu ya. Okey. Sebenarnya saya adalah orang yang suka mencuba. Saya sukakan cabaran walaupun saya ni dikategorikan sebagai orang yang survivor dengan mental, tapi saya suka cabar diri saya juga. Tapi sekarang ni ikut kemampuan lah. Kita kena ada juga cabaran pada diri kita kan. Betul. Tapi ikut kemampuan kita. Still sampai sekarang pun saya masih mencabar diri saya, dan saya mungkin daripada dulu saya tak suka dengan bisnes, tapi disebabkan faktor environment kita, cara kita dibesarkan, yang kita bukan dalam kalangan yang makan gaji apa semua. So kami membesar dalam keadaan yang kena cari duit sendiri. So benda tu dah biasa bagi saya, dan saya nak tak nak saya kena usaha. Betul. Jadi nak tak nak kena usaha. So apa yang aku ada? Orang kata buat bisnes, apa yang aku ada? Aku tak ada apa-apa. Aku ada hot je. Aku ada ni je bakat. Apa modal kalau saya belajar bisnes kan? Saya belajar bisnes gunakan apa saja yang ada di tangan. Tangan aku boleh tulis. Macam tu. Jadi saya kata saya start dengan pena, saya start dengan dakwat, saya start dengan kertas. Lepas tu saya terus cuba macam tu je. Siapa yang nak, saya tulis nama saya sendiri dulu. Macam itulah cara saya kembangkan bisnes tu. Sebab bila kita tengok kan, seni hot ni kan boleh macam-macam cabang, boleh pergi buat bisnes apa saja, insya-Allah jadi. Insya-Allah ada rezeki. Jadinya bila makin buat, permintaan pun banyak apa semua. Jadi masa tu upgrade lagi ilmu. Lama-lama jadi minat pada bisnes, lagi suka dengan cabaran. Bila kita dapat, walaupun ada cabaran tapi kita dapat hasil tu, membuatkan kita rasa okey, sebenarnya hot ni ada makna juga. Dah lah minat, dah lah hobi, tiba-tiba dapat duit pula. Macam tu lah. Jadi lama-lama saya dah biasa benda tu, dan terus ada juga masanya saya akan stop. Saya rasa penat sangat, saya tak nak buat. Pernah merajuk juga dengan seni hot ni, kan tak pernah. Bukan tak pernah, tapi itulah fasa hidup kita ada turun naik kan. So bila dah okey, bila dah okey, saya bangkit balik. Saya rasa nak rehat, saya rehat. Macam itulah, insya-Allah. Tapi menarik lah bila tengok Puan Duha sendiri buat. Maksudnya terapi ni bukan setakat terapi untuk kekusutan yang kita rasa kan dalam hidup kita. Tapi rupanya jadi terapi untuk hidup dari sudut kewangan juga kan, Masya-Allah. Jadi saya nak bagi Puan Duha ruang lah untuk tanya soalan yang simple je untuk saya. Masya-Allah. Soalan simple dan saya akan jawab dengan simple juga, insya-Allah. Sebab kita dah hujung-hujung. Okey. Boleh pula. Okey. Berapa jauhkah pengetahuan Puan Hanifah dengan kesihatan mental, topik isu kesihatan mental? Faham, saya mana faham. Macam tu. Saya rasa saya masih belum banyak exposure, tapi yang menariknya sebab saya pernah hidup lah dengan orang yang mengalami kesihatan mental.
Tapi waktu tu saya belum cukup macam kalau sekarang lebih banyak exposure lah, waktu tu tak banyak lagi. And dan waktu tu pun kawan saya pun masih merahsiakan, belum zaman open up lagi kan. Dan sebenarnya kita kena lebih banyak lah, walaupun kadang-kadang kita selalu suruh orang yang mengalami kesihatan mental je pergi kursus-kursus kan. Tapi sebenarnya kita sendiri yang masih belum lagi, ataupun insyaAllah kan tidak masuk min zalik, kita sendiri pun kena dapatkan exposure yang baik lah sebab kita hidup dengan mereka. Itulah insyaAllah. Tapi kalau nak kira 1 hingga 10 berapa banyak saya punya exposure, saya pun tak tahu sebab saya pun tak tahu sampai besar mana dia punya keluasan ilmu tu kan. Tapi saya rasa mungkin saya baru fasa 3, 4, 5 macam tu lah kot saya punya exposure. Banyak lagi nak kena membaca dan yelah dengar kelas-kelas tu kan. Tapi terima kasih lah Sarun dengar jumpa Puan Duha kan. Kalau sebelum ni dalam Hex pun banyak juga kita jumpa kan, ada Zia dan sebagainya. Alright, so Puan Duha kan dekat saya nak bagi last lah satu, kalau saya bagi Puan Duha untuk buat satu statement je yang simple, apa take home message yang Puan Duha nak penonton bawa balik? Nak bagi tahu macam mana? Okay. Statement ya. Okay. Okay. Kita kena peka dengan kesihatan mental, bukan saja fizikal tapi mental penting sangat untuk individu, setiap individu. Jangan anggap bila kita normal hari ni, kita rasa kita okey selama-lamanya. Sebab apa? Tekanan hidup makin menekan. Hari ni kita lihat orang lain mengalami penyakit mental dan kita akan pandang serong. Mungkin dalam hati kita mungkin pandangan mata kita tak pandang serong, tetapi dalam hati kita berkata-kata, kenapalah dengan dia, kenapa dia sakit dan sebagainya kan. Tetapi kita tak tahu satu masa bila Allah uji kita, baru masa tu kita tahu langit tinggi rendah kat mana. So kita kena hati-hati dan kita kena tambah ilmu. Walaupun kita normal, doktor tak cakap apa-apa, sihat, boleh gelak ketawa, tetapi kita tak tahu ujian hidup sentiasa berjalan selagi kita hidup dan sampai mati, insyaAllah. Dan sekalipun kalau ada satu masa Allah takdirkan kita mengalami kesihatan mental, dia bukan pengakhiran kepada segala-galanya lah, insyaAllah. Dan kita dah banyak orang yang mencapai tahap ataupun status survivor, dan boleh cari dan boleh follow dan boleh google kan. Antaranya boleh follow insyaAllah Puan Duha sendiri, dan saya percaya mesti banyak Puan Duha akan mention kawan-kawan dia, dan kita akan belajar lah nak mula daripada mana. Kadang-kadang orang buntut daripada mana. Jadi insyaAllah Hex bukan untuk merungkai semua benda, just nak spark sikit je untuk korang semua. Jadi kat hujung-hujung Hex ni biasanya kita akan buat hashtag Puan Duha. So apa hashtag kita? Dia kan kuat apa dia pun akan sebut yang kena sebut? Hex Doodle Heart. Hex Doodle Heart. Okay. Doodle Heart, insyaAllah Doodle Heart bersama dengan Puan Duha Rashidi. Jadi jangan lupa melayari semua media sosial Puan Duha. Jadi dekat hujung-hujung ni saya nak jemput Puan Duha dan semua penonton kita yang masih belum subscribe ke channel TV Ikram. InsyaAllah ada banyak sangat konten-konten yang menarik dan memberi manfaat kepada semua. Jadi kita ada banyak lah. Kita ada Facebook Puan Duha, kita ada YouTube channel, kita ada apa tu, Instagram, Pinterest, Twitter, Spotify dan TikTok, semua ada. Cuma kita kena bergandingan buat kebaikan insyaAllah Puan Duha. Jadi jumpa lagi anda di episod yang seterusnya. Episod apa, tentang tajuk apa, kita nantikan, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Jadi terima kasih Puan Duha dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.